Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azhar bin Ibrahim daripada Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail, Pagu Johor. Saya di sini untuk membentangkan kajian kuasa standby di bangunan pentadbiran dan bangunan akademik di Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail. Kuasa standby juga dipanggil sebagai vampire power, phantom power, adalah tenaga yang digunakan oleh perkakas elektrik di mana ia digunakan tidak mengikut fungsi utama perkakas elektrik tersebut. Ada juga terma yang dipanggil leakage power. Berdasarkan kepada keadaan apabila perkakas elektrik tersebut dimatikan tetapi suis untuk perkakas elektrik tersebut tidak dimatikan dengan sempurna. Apakah kepentingan untuk mengelak kuasa standby ini? Adalah yang penting utama sekali adalah penjimatan tenaga. Oleh itu, jika diurus kuasa standby diurus dengan baik, apa yang kita perolehi adalah penjimatan pengurusan kewangan di suatu institusi. Penyataan masalah di sini, kita dapati bahawa semakin banyak peralatan elektrik yang digunakan di ruang kerja akan meningkatkan penggunaan tenaga serta penggunaan kuasa standby. Maksudnya makin banyak peralatan elektrik, makin banyak kuasa standby yang mungkin ada. Kaji selidik yang dijalankan di Belgium dan Switzerland menunjukkan kuasa standby yang terhasil di luar waktu kerja mewakili 24 dan 36% daripada jumlah tenaga yang digunakan. Dekat sini di state di luar waktu kerja. Masalah utama adalah kita balik kerja, kita tidak matikan switch setiap peralatan elektrik yang kita pakai. Oleh itu, kajian ini digunakan agar dapat mengenal pasti jumlah kuasa standby di Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti jumlah kuasa standby pada peralatan elektrik yang digunakan di kedua-dua bangunan yang diperkatakan tadi. Yang kedua, mengenal pasti kos kuasa standby pada peralatan elektrik yang digunakan, iaitu pecahan ini kita akan buat by day dan juga by month. Untuk sebulan dan juga setahun. Skor kajian ini dilakukan di Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail seperti yang diberitahu. Dua bangunan terlibat, bangunan akademik dan juga bangunan pentadbiran. Bangunan akademik kita ada di dalam ni dua department ataupun jabatan. Kita jabatan petrokimia, kita ada jabatan teknologi makanan. Di dalam tu juga ada JPA, dia ada JMSK, dia ada bilik mesyuarat yang banyak, dia ada kelas, dia ada store, dia ada pantry, dan bilik-bilik unit sokongan. Bilik-bilik unit sokongan. Di bangunan pentadbiran kita ada kawasan staf pentadbiran, kita ada store, kita ada pantry dan juga kita ada bilik ICT. Metodologi kajian ini kita pecahkan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama adalah untuk PTSN dia dikelaskan pada tarif. Yang pertama adalah TNB tarif. Kita kelaskan ataupun TNB kelaskan ia sebagai tarif komersial umum voltan sederhana, iaitu setiap kilowatt hour bacaan dia adalah 0.365 sen ataupun 0.36 sen bagi maksimum demand. Untuk masa yang kita peruntukkan di sini ataupun kita buat assumption dekat sini adalah selepas waktu bekerja. Anggaran yang kita ambil adalah selepas waktu kerja 5.30 sehingga 7 pagi hari berikutnya, iaitu sekurang-kurangnya 14.5 jam dengan menggunakan alat meter palam kuasa tenaga voltan. Apa yang kita buat adalah kita akan cocok dan kita akan ambil data kilowatt serta arus yang terlibat. Yang seterusnya, setiap alat itu kita buat pengkelasan, dan juga data yang kita ambil ini kita hanya ambil untuk purata. Setiap minggu kita akan ambil dan kita akan kira purata. Kita tak ambil setiap hari lah, kita ambil purata untuk 4 minggu.
Seterusnya, keputusan yang kita perolehi kat sini saya pecahkan kepada dua. Satu untuk setiap perkakas elektrik yang ada di sini, iaitu CPU 0.018 watt, silap, CPU 0.2 watt, monitor 1.4 watt, pencetak OKI model 431 6.8 watt, pencetak OKI 911 8.1 watt, pencetak LaserJet Pro HP 3.2 watt, pencetak Konica Minolta 40 watt, ketuhar gelombang mikro 0.7 watt. Daripada sini kita boleh nampak kuasa standby yang tinggi adalah pada pencetak Konica Minolta, iaitu 40 watt untuk setiap item. Okey, untuk seterusnya adalah minggu ataupun jumlah peralatan ataupun kuasa standby yang ada setelah dipuratakan. Okey, sebagai contoh dekat sini, untuk minggu pertama 8, minggu kedua 8, minggu 8, 8, 8 lah. Okey, so dekat sini apa yang kita perolehi adalah purata sahaja. Di sini adalah keputusan kadar kuasa standby yang diperolehi untuk setiap bulan bagi setiap perkakas elektrik. Sebagai contoh kat sini kita ada CPU, kuasa standby, kadar kuasa standby adalah RM22.13, monitor RM156.12, pencetak OKI adalah RM49.68, pencetak OKI 911 RM10.24, Konica Minolta RM63.50 dan ketuhar gelombang mikro adalah 0.33 sen. Apa yang kita peroleh sini, kita akan buat pengiraan seperti biasa saja, kilowatt jam darabkan dengan kita punya kadar TNB. So di sini kita perolehi monitor PC dan juga Konica Minolta adalah agak tinggi. Akan tetapi penggunaan monitor adalah jumlah yang banyak, tetapi Konica Minolta jumlah yang sedikit. Okey, jika didarabkan itu yang menyebabkan monitor memperolehi RM156.12. Ini kadar untuk 1 bulan bagi setiap peralatan elektrik. Okey, terdapat keseluruhan penjimatan sebulan bagi perkakas elektrik yang dinyatakan dalam jadual 4 sebentar tadi adalah RM309.14, di mana perkakas elektrik ini di pejabat sahaja, tidak difokuskan kepada peralatan bengkel yang mempunyai kuasa operasi yang lebih besar. Okey, anggaran penjimatan tahunan bagi pengguna bangunan akademik dan pentadbiran bagi setahun adalah sebanyak RM3,709.68. Oleh itu, dengan mematikan suis dengan sempurna, penjimatan elektrik dapat dilakukan. Itu saja presentation saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.